Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ustaz Amirul Fidaus dengar tak suara? Okey, dengar. Jazakumullah khairan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Jadi insya-Allah kita sambung ataupun ni pengajian yang kedua daripada risalah Izalatul Iltibas bitawdihi ahkamil haid wal istihadati wan nifas, karangan ataupun susunan Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib hafizahullah subhanahu wa ta'ala, anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kita dengan pengajian yang kita adakan pada petang yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dengan apa yang kita akan bincangkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Basuh tekak dulu. Baik. Kita muka surat 17, iaitu Al-Mabhathuth Tsani, perbahasan yang kedua. Okey, perbahasan yang kedua. Yang mana perbahasan yang kedua kata dia alwanu damil haid wa ahammi sifatih wa hukmu as-sufrati ataupun alwanu damil haid wa ahammu sifatihi wa hukmu as-sufrati wal qudrati. Dia ada tiga perkara. Yang pertama, dia nak bincang berkenaan dengan warna-warna darah haid. Okey, darah haid dia ada warna dia. Yang keduanya, dia nak bincang tentang aham sifatihi. Maksudnya benda sifat dia hak yang utama. Sifat darah haid ni dia, darah haid dia ada sifat dia. Wa hukmu sufrati wal qudrah, dan hukum kuning dan keruh. Okey, kita tiga perkara hak yang dia nak bincang. Yang pertama, warna darah haid itu sendiri. Yang keduanya, dia nak bincang berkenaan sifat-sifat yang penting, sifat-sifat yang utama yang ada pada darah haid. Yang ketiganya, dia nak bincang berkenaan dengan hukum kuning dan keruh. Untuk maklumat kepada yang mengikuti pengajian kita, bagi hak yang lain lemah tu boleh ikut dalam Telegram. Telegram, sebab kita ada buat dua live, Telegram se, Facebook se. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum daripada kita pergi kepada perbincangan berikutnya, kita nak sebut dulu bahawasanya menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey, kalau sebut kata mu'tamad, ia memberi maksud pandangan yang dipegang. Pandangan yang kuat, yang dipegang, yang difatwakan dalam mazhab Imam Syafi'i begini. Okey, itu maksud pandangan mu'tamad. Mu'tamad maksudnya pandangan yang diiktimad, yang dipegang. Cuma yang menentukan mu'tamad ataupun tidak adalah ulama-ulama mu'tabar dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri. Ulama-ulama mu'tabar dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri yang menentukan ini pandangan mu'tamad, ini bukan pandangan mu'tamad. Kadang-kadang dalam satu permasalahan ada beberapa pandangan daripada ulama mazhab Imam Syafi'i. Maka ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i yang datang kemudian, yang diberi kemampuan yang tinggi dalam menilai pandangan tersebut, maka dialah yang menilai bahawasanya ini adalah pandangan mu'tamad dan ini adalah pandangan yang tidak mu'tamad. Tetapi penilaian mu'tamad juga kadang-kadang tidak mu'tamad kalau sekiranya orang yang menilai saat itu bukan ahli. Begitu. Baik. Cuma kita nak cerita benda, menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, sifat darah perempuan. Jadi kita nak bincang berkenaan dengan darah haid, maka kita kena tahu juga tentang sifat darah haid. Tentang sifat darah haid yang diambil kira dalam perubahan hukum. Okey, benda? Sifat darah haid yang diambil kira dalam perubahan hukum. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, sifat darah ni hak yang perlu diambil kira, dia ada tiga. Yang pertamanya warna, yang keduanya pekat cair, yang ketiganya bau. Maksudnya ada darah yang bau dia kuat,
dan ada darah hak yang bau dia tidak kuat. Maksudnya busuk dia saat ni tu, kalau orang kata anyir, anyir dia tu kuat, ada hak yang anyir dia tidak kuat. Ke tidak anyir? Orang Sabah ke tidak? Reti? Tak reti? Tak reti anyir? Okey, nanti tanya orang Terengganu. Baik. Ada sifat hak yang Zul faham kan? Ada hak yang hanyir, maksudnya bau busuk, hak yang kuat, dan ada hak yang bau busuk dia tidak kuat. Okey, jadi sifat darah dia ada 3. Yang pertamanya warna, yang keduanya pekat cair, yang ketiganya bau. Ada hak bau busuk kuat, ada bau busuk yang tidak kuat. Okey. Jelas yang pertama sekali berkenaan dengan warna. Dia kata awalan fi alwanih. Yang pertama pada berkenaan dengan warna-warna darah haid. Wa alwanuhu khamsah. Warna darah haid ada 5. Warna darah haid ada 5. Yang pertamanya adalah as-sawad. Yang keduanya wal humrah, yang ketiganya wasyuqrah, yang keempatnya was-sufrah, yang kelimanya adalah wal kudrah. Sawad hitam. Sawad makna dia hitam. Kalau aswad yang hitam, aswad wasaf. Dia lain benda yang hitam kita panggil aswad. Benda yang hitam kita panggil sauda. Dia aswad muzakkar, sauda muannas. Itu belajar ilmu tata bahasa Arab lah. Okey, anda dah setu banyaklah. Sebab kita nak meraihkan sebahagian daripada sahabat-sahabat kita hak yang mengikuti pengajian ni, hak yang tidak ada latar belakang pengajian bahasa Arab. Okey. Cuma tak apa, kita sebut sikit-sikit, tak ada masalah. Kita warna darah ada 5, warna darah haid. Yang pertamanya dia panggil as-sawad. Mana as-sawad? Hitam. Okey, hitam. Yang keduanya al-humrah, merah. Yang ketiganya asy-syuqrah, perang. Okey, boleh? Perang. Yang keempatnya adalah as-sufrah, kuning. Yang kelimanya adalah al-kudrah, keruh. Yang dimaksud dengan keruh di sini adalah, kita nak faham keruh ni adalah warna air yang bercampur dengan tanah. Kalau kita tengok lepas daripada hujang, kita dapati di atas tanah saat ni tu ada lopok-lopok air hak yang bercampur dengan tanah tu yang dinamakan sebagai kudrah. Okey, satu. Yang kedua, kita kena tahu pula bahawasanya apa hak yang disebut oleh ulama yang dimaksudkan. Okey, kita yang pertama hitam, yang keduanya merah. Kalau perempuan tu mendapati darah dia bercampur di antara hitam dan merah, maka dihukumkan sebagai hitam. Dia tidak dikatakan merah, melainkan mesti kena merah belaka. Tidak ada sedikit pun garisan hitam. Tidak ada sedikit pun benang hitam. Okey, kalau bercampur di antara merah dengan hitam, maka dikirakan hitam. Okey. Kalau bercampur di antara merah dengan kuning, maka dikirakan merah. Okey, boleh? Boleh faham Jadi, warna darah ada 5. Lepas tu dia nak cerita pula, thaniyan ahammu sifatih. Sifat dia yang paling utama. Sebenarnya, warna termasuk dalam sifat juga. Cuma dia bezakan di antara warna dengan sifat-sifat yang lain. Sebenarnya adalah apa yang dia akan sebut lepas ni, dia sebenarnya termasuk dalam dia sifat darah sama dengan warna. Jadi untuk lebih mudah daripada sudut pembahagian, kita katakan pembahagian sifat darah ataupun sifat-sifat darah terbahagi kepada 3. Yang pertamanya warna, yang keduanya pekat cair, yang ketiganya bau. Okey. Katanya wa ahmu sifatihi annahu qad yakunu thakhinan wa annahu qad yakunu muhtadiman wa huwa al-muhtariqu min shiddati hararatihi. Dan bahawasanya darah saat itu terkadang adalah ia thakhin. Thakhin ini makna pekat. Terkadang darah tu pekat. Jadi bermakna kadang-kadang darah pekat, jadi bermakna sebaliknya kadang-kadang cair. Kadang-kadang pekat, kadang-kadang cair. Okey, soalan Zo, kalau perempuan mendapati pada tuala dia ada hak yang pekat, ada hak yang cair, maka hukum dia pekat.
Kalau bercampur di antara pekat dengan cair, dikirakan pekat. Okey, boleh faham? Tidak dikatakan cair, melainkan kena cair belaka. Okey, boleh? Sebagaimana kita kata tidak dikatakan merah, melainkan kena merah belaka. Kalau ada sedikit gurisan hitam, benang hitam, maka dikirakan hitam. Wa annahu qad yakunu muhtadiman. Dan kadang-kadang darah saat itu muhtadim. Ni muhtadim ke tidak muhtadim ni adalah rasa yang dialami oleh perempuan. Muhtadim makna benda muhtadim, wa huwal muhtariqu min shiddati hararatih. Wa huwal muhtariqu min shiddati hararatih, maksudnya dia panas ngetik. Orang Terengganu kata panas ngetik. Dia tidak panas ngetik. Panas ngetik. Kerana bersangatan panasnya, rasa ngetik darah tersebut. Okey. Maksudnya darah apabila keluar dirasa kepanasannya. Baik. Cuma kan mereka kalau orang perempuan tu sedang zuk. Kita kata dia sedang berada dalam zauq. Zauq dia duduk main Facebook ke, main handset ke. Tu memang tak rasa lupa tu. Duduk dalam alam fana. Tu memang benda tak sedar lah panah ke tak panah tu. Okey. Wa huwa al-muhtariq min shiddati hararatihi. Wa annahu yakhruju bi rifqin wa la yasilu sayalan. Wa la yasilu sayalanan. Sayalanan adalah maf'ul mutlaq li ta'kidil 'amil, untuk mengkuatkan amil. Dan dia keluar dengan rifq. Asal rifq lemah lembut. Jangan kata lemah lembut itu. Benda kita kata keluar dengan perlahan. Bukan dia keluar dengan laju, mencurah-curah. Bukan keluar cerai pahit. Keluar gitu kok. Mai 7 hari keluar gitu, nak ambil mana darah orang puang. Sungguh dah ada darah dah orang puang kalau main seminggu keluar macam air pahit tau. Tu dak itu dak dang seminggu. Kalau kita tak ada air pahit, kita buka tubik semua 3 jam je beledi penuh. Dah tak darah orang puang, bukan 2 beledi. Baik. Okey. Jadi dia keluar, bukanlah keluar benda secara yasilu sayalanan. Maksudnya benda keluar secara berterusan gitu. Bukan begitu. Wa anna lahu raihatun karihah. Dan ada baginya raihah, bau yang busuk. Jadi sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak yang penting adalah sebagaimana hak yang kita sebut tadi, sifat dia tadi. Warna, lepas tu pekat cair, lepas tu melesa lagi bau. Hak tu hak yang penting sebenarnya. Okey, habis. Kalau kita tengok kepada warna darah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita dapati ada perkataan as-sufrah dengan al-qudrah. Kita ada perkataan as-sufrah dengan al-qudrah. Sufrah makna benda kuning, qudrah makna keruh. Warna kuning dan warna keruh ni sebenarnya tidak berlaku kesepakatan ulama dalam menetapkan ia adalah warna bagi darah haid. Dengan maksud, ketika seorang perempuan melihat kuning, melihat keruh, sama ada pada permulaan ataupun pada penghujung, sebab ada orang pun dia tubik kuning dulu baru tubik darah, ataupun pada penghujung, maksudnya berarti pada ada penghujung kuning-kuning. Sebenarnya dalam masalah ni ulama berbeza pandangan sebenarnya. Ulama berbeza pandangan. Sebahagian daripada ulama, sebahagian ni adalah majoriti ulama mazhab, bukan hanya mazhab Imam Syafi'i. Majoriti ulama mazhab merangkumi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Majoriti ulama mengatakan kuning dan keruh juga termasuk dalam warna darah. Cuma berlaku perbezaan dalam meletakkan syarat sahaja. Majoriti berpandangan bahawasanya kuning dan keruh adalah warna darah. Cuma berlaku perbezaan dalam meletakkan syarat untuk dihukumkan darah warna tersebut sebagai haid.
Itu berlaku khilaf dalam masalah tu. Namun di sana ada pandangan segelintir ulama yang mengatakan bahawasanya kuning dan keruh bukanlah warna darah. Jadi kalau tinggal lagi warna kuning dan keruh, maka tidak lagi dihukumkan perempuan tu sebagai perempuan yang haid. Okey, boleh faham? Dan sebenarnya khilaf di sini adalah berpunca daripada khilaf ulama-ulama di dalam memahami hadis. Di sana ada hadis yang diriwayat daripada Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara muallaq, tak silap ingat. Yang mana hadis ini daripada Ummu Alqamah. Ummu Alqamah dia mari jumpa dengan dia menceritakan, Ummu Alqamah menceritakan bahawasanya perempuan di zaman dulu, perempuan dulu, dia kata kanatin nisa, perempuan dulu, mungkin di zaman sahabat, perempuan dulu yab'athna ila Aisyata ummil mu'minin bidurjati fiha al-kursuf fihi as-sufratu min damil haidah. Dia bawa kapah yang besar, yang mana di atas, ada atas kapah besar tu kapah kecil. Kapah kecil tu yang digunakan oleh perempuan untuk cek ada lagi darah. Yang mana pada kapah kecil tu ada fihi as-sufratu min damil haidah. Tengok ada benda, ada kuning dari darah haid. Ada lagi kuning, warna kuning masih lagi ada pada kapah tersebut. Dia pergi jumpa dengan Aisyah, ditanya tentang sembahyang. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda. Janganlah kamu gopoh, janganlah kamu gaduh. Jangan gopoh. Maksudnya tak boleh sembahyang lagi ni, gaduh ngak tu. Hatta tarayna al-qassata al-bayda, sehingga kamu melihat kapas yang putih, yang tidak ada sedikit pun warna. Maksudnya kuning pun tak ada. Jadi nampak pada zahir hadis Aisyah, begitu juga hadis yang diriwayat daripada sebahagian daripada sebahagian daripada perempuan yang hidup di dalam rumah Asma, seorang sahabat kakak kepada Aisyah. Begitu juga ada beberapa hadis lah, cuma kita tak sebut beberapa hadis, kita cover secara ringkas sahaja. Jadi berpandukan kepada hadis tersebut bahawasanya kuning masih lagi dikirakan haid. Sebab Aisyah khabar kepada orang yang mari tanya dia saat itu, jangan gaduh dan jangan gopoh, sehingga tengok putih yang bersih. Dalam masa yang sama di sana ada hadis yang diriwayat daripada Ummu Atiyah, seorang sahabiat Rasulullah radhiyallahu anha. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah. Yang mana kata Ummu Atiyah, kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata syai'a. Dulu kami tidak menghitungkan sufrah dan kudrah sedikit pun. Kami tak kira. Dengan maksud ketika mana kami melihat sufrah dan kudrah, kami menganggapkan bahawasanya benda tu bukanlah darah haid. Itu maksudnya. Okey, dua. Yang ketiga, ada riwayat yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud daripada Ummu Atiyah. Kata Ummu Atiyah, kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata ba'da at-tuhri syai'a. Dulu kami tidak menghitungkan sufrah dengan kudrah selepas daripada kami mengalami suci. Kami tidak menghitungkan ia daripada haid dan tidak menghitungkan ia daripada nifas. Okey, jadi ada beberapa hadis yang pada zahirnya berlaku percanggahan. Maka di sini menjadi tugasan dan tanggungjawab kepada ahli ilmu menggunakan kaedah dan bagaimanakah cara untuk memahami hadis tersebut. Okey, bagaimana kaedah kita tidak perlu bincang. Cuma kita nak ceritanya mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya as-sufrah al-qudrah adalah haid kalau sekiranya dia datang pada waktu imkanil haid. Pada waktu boleh dihukumkan ia sebagai haid, maka dihukumkan dia sebagai haid. Ini mengikut pandangan al-asah. Maksudnya dalam mazhab Imam Syafi'i ada pandangan yang kedua, tapi ini pandangan al-asah, pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i begitu. Okey, jelas masalah tu. Bila kita faham masalah tu, kita cuba baca. Kata dia salisan, yang ketiga, hukmus sufrati wal qudrah, hukum sufrah dan al-qudrah. Okey, sufrah kita reti dah makna dia, qudrah kita reti dah makna dia.
as-sufratu wal qudratu haidun fil asah. Sufrah dan qudrah adalah haid mengikut al-asah, mengikut pandangan al-asah. Perkataan as-sufratu wal qudratu haidun fil asah, pengarang kita diambil daripada perkataan Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin. Jadi kalau orang buka kitab Minhajul Talibin, dia akan dapati apa hak yang disebut oleh pengarang kita, inilah hak yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin. Kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, as-sufratu wal qudratu haidun fil asah. Orang hak yang belajar kitab Minhajul Talibin, dalam muqaddimah Minhajul Talibin, Imam Nawawi menceritakan penggunaan istilah al-asah. Imam Nawawi menceritakan maksud benda aku menggunakan istilah al-asah dalam kitab Minhajul Talibin. Yang mana kalau sebut kata al-asah, kita dapat faham yang pertama, ni kesimpulan daripada apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam muqaddimah kitab Minhajul Talibin. Yang pertama adalah permasalahan ni adalah permasalahan khilafiyah. Permasalahan dia khilafiyah. Maksud dia permasalahan khilafiyah, permasalahan ni berlaku perselisihan di kalangan ulama. Tidak berlaku kesepakatan. Ulama tidak sekata, tidak sepakat dalam masalah ni. Okey, yang pertama, masalah ni masalah khilafiyah. Khilaf, yang kedua, khilaf di antara mana? Pandangan ashab Asy-Syafi'i. Khilaf di antara mereka pandangan ashab Asy-Syafi'i. Ia berbeza dengan perkataan al-azhar dengan al-masyhur. Itu khilaf di antara pandangan Imam Syafi'i sendiri. Maksudnya di sana ada ulama-ulama yang sampai kepada martabat mujtahid yang mampu mengeluarkan pandangan menurut kaedah Imam Syafi'i, yang mana pandangan tersebut dikeluarkan oleh dia mungkin sama, mungkin berbeza dengan pandangan Imam Syafi'i, dan mungkin pandangan itu tidak disebut oleh Imam Syafi'i. Okey, itu dipanggil pandangan ashabul wujuh. Okey, boleh faham? Jadi nak ceritanya, yang pertama masalah ni masalah khilafiyah, yang keduanya benda khilaf di antara pandangan ashab Asy-Syafi'i. Okey, boleh faham? Yang mana yang kedua, yang ketiganya, khilaf ni adalah khilaf yang kuat. Ini yang ketiga kita kena faham. Khilaf ni adalah khilaf yang kuat. Maksudnya khilaf yang kuat, maksudnya sandaran kepada al-asah kuat, lawang bagi pandangan al-asah pun juga kuat. Maksudnya sandaran kepada pandangan yang mengatakan kuning dan keruh itu adalah haid kuat, dan sandaran kepada pandangan yang mengatakan as-sufrah al-qudrah bukan haid juga kuat. Kedua-dua ada sandaran yang kuat. Okey, boleh faham? Yang keempatnya adalah pandangan al-asah itu adalah lebih kuat, manakala lawang dia hak selagi pandangan hak yang sebaliknya, hak lawang dia muqabil dia adalah pandangan yang tidak kuat. Okey, boleh faham? Boleh faham? Jadi perkataan al-asah tu sebenarnya pandangan mu'tamad. Jadi 5 perkara yang kita dapat faham daripada perkataan al-asah. Ini penting. Kalau kita dak urang lagu tu, kita tidak faham apa maksud al-asah. Melainkan bagi orang yang pernah belajar kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuning dan keruh adalah haid mengikut al-asah. Jadi bermakna muqabil. Apa makna muqabil? Lawang kepada al-asah bahawasanya sufrah dan qudrah bukan haid. Okey, jelas. Lepas tu pengarang kita nak cerita benda, nanti kita kena hurah dulu. Sebab hak ni sebenarnya ayat dia kalau kita baca nampak jadi payah. Tapi sebenarnya nak rayak mudah je. Nak rayak mudah je. Kalau kita tengok, berarti molek kalau kita tengok dalam kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi kata ni, sufrah dan qudrah adalah haid mengikut kaul yang asah secara mutlak. Maksud dia, secara mutlak berlaku khilaf. Okey, boleh faham? Secara mutlak berlaku khilaf. Maksudnya ulama berselisih pandangan tentang sufrah al-qudrah itu sendiri. Okey, boleh faham? Namun dalam kitab Rawdatul Talibin, berarti molek, dalam kitab Rawdah, iaitu karangan Imam Nawawi juga. Ini kitab besar. Kitab Rawdatul Talibin adalah kitab besar. Yang mana dalam kitab tersebut dia kata lagu mana? Sufrah dan qudrah adalah haid mengikut kaul yang asah sekiranya
dia datang selepas daripada hari-hari adat perempuan. Ataupun dia datang bukan pada hari adat perempuan. Adapun kalau dia datang pada hari adat, maka sepakat yang mengatakan bahawasanya dia adalah haid. Okey, sebagai contoh untuk kita faham. Katakanlah perempuan ni, hak yang sebelum ni, bulan yang sebelum ni, haid dia datang 7 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, dia datang 7 hari pada awal bulan. Warna darah tersebut di antara warna hitam dan merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bermakna adat dia 7 hari. Bulan berikutnya, hari pertama katakanlah tubik warna kuning. Ataupun hari pertama hitam, lepas tu hari kedua warna kuning. Hari ketiga warna kuning. Hari keempat warna kuning. Sebagai contoh. Okey. Maka mengikut apa yang disebut dalam kitab Rawdatul Talibin, sepakat ulama mengatakan hari itu adalah haid. Kerana kuning saat itu keluar dalam tempoh adat dia. Okey, boleh faham? Ini apa yang difahami dalam kitab Rawdah. Jelas tak? Jelas tak? Okey, hak yang di luar adat gini, di luar adat. Kebiasaannya haid dia 7 hari. 6, 7, tak lebih daripada 7. Warna di antara hitam dengan merah sebagai contoh. Tiba-tiba bulan ni 6, 7 hitam merah, tiba-tiba hari ke-8 masih lagi ada kuning. Sebelum ni tidak pernah begitu. Ni bulan ni hari ke-8 ada warna kuning. Hari 9 ada warna kuning sebagai contoh. Adakah hari ke-8 dengan hari 9 ni haid ataupun tidak? Okey, di sini berlaku khilaf. Pandangan Mu'tamad mengatakan haid. Pandangan Al-Asah mengatakan haid. Pandangan hak yang sebaliknya, dia kata bukan haid kerana dia keluar pada luar daripada tempoh adat dia. Okey, boleh faham? Tu hak yang difahami dalam kitab Rawdah. Tetapi apa hak yang difahami dalam kitab Minhajul Talibin tidak membuat perincian tersebut. Maksudnya, tak kira sama ada keluar dalam tempoh adat ke, keluar di luar tempoh adat ke, maka tetap berlaku khilaf. Okey, boleh faham? Jadi, bermakna ada sedikit perbezaan di antara apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin dan disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Okey, mana hak yang betul sebenarnya? Mana hak yang mu'tamad sebenarnya? Hak yang mu'tamad sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Begitu juga disebut oleh Imam Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, bahawasanya khilaf bukan hanya berlaku pada darah kuning dan darah keruh yang keluar di luar hari-hari adat, bahkan di dalam hari adat sekalipun berlaku khilaf. Okey, boleh faham? Kerana mengikut pandangan Imam Al-Mutawalli. Imam Al-Mutawalli adalah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Ulama dulu, ulama mutaqaddimun dulu. Ulama dulu. Dalam kitab Tatimmah, Imam Al-Mutawalli, Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli. Ana sebut Al-Mutawalli saat ni mula-mula kan. Dalam kitab Tatimmah karangan Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli, yang mana Imam Al-Mutawalli mengatakan bahawasanya sufrah dan kudrah tidak boleh dihukumkan ia sebagai haid, melainkan mesti kena ada darah yang kuat sebelum daripadanya cukup sehari semalam. Mesti kena ada darah yang kuat sebelum daripadanya cukup sehari semalam. Walaupun darah kuning dan keruh ni keluar dalam tempoh adat, tidak boleh dihukumkan haid. Jadi bermakna Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli adalah seorang ulama mazhab Imam Syafi'i, berpandangan sedemikian. Jadi bermakna berlaku khilaf juga dalam masalah kuning dan keruh yang keluar dalam tempoh adat haid. Okey, jelas tak masalah ni? Jelas ha? Baik. Orang yang biasa belajar bab haid, alhamdulillah dia akan faham benda yang kita hurai. Orang yang tak biasa belajar, mungkin kali pertama yang dia dengar, mungkin ada rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada dia faham benda yang kita hurai. Mungkin tak ada rezeki lagi, dia kurang faham. Tapi hak yang kurang faham, dia kena sabar. Orang yang faham, dia kena bersyukur. Sebab kita ni berada dalam dua, di antara sabar dengan syukur. Betul tak gitu? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min. Pelik sungguh, hebat sungguh urusan orang beriman. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya kesemua pekerjaan
orang beriman, keadaan orang beriman semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Benda itu tidak ada melainkan hanya kepada orang beriman saja. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Kalau dapat benda yang menggembirakan dia, maka dia bersyukur, itu adalah lebih baik baginya. Kalau dapat benda yang menyusahkan dia, maka dia bersabar, itu adalah lebih baik baginya. Kalau orang tak faham lagi, dia kena sabar. Sabar adalah punca kepada kejayaan. Orang yang faham, alhamdulillah, dia kena bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, soalan-soalan nanti kita akan jawab lepas daripada ni ya. Insya-Allah kita akan cuba jawab soalan-soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita yang mengikuti pengajian secara live. InsyaAllah kita akan jawab lepas daripada ni. Okey, kita nak cuba baca dulu. Okey, katanya wa mahallul khilaf idza ra'at dhalika fi ghairi ayyamil 'adah. Dan tempat berlaku khilaf kan fil asah, saat itu kan berlaku khilaf kan. Tempat berlaku khilaf adalah apabila dia melihat sufrah dan kudrah itu pada selain daripada hari 'adah. Jadi bermakna kalau dia melihat dalam hari 'adah tidak ada khilaf. Fa in ra'athu fi ayyamil 'adah, kalau dia melihat sufrah dan kudrah saat itu pada hari-hari 'adah, hari-hari kebiasaan, qala fi rawdah, berkata Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, fa haidun jazman, maka darah tersebut kuning dan keruh itu adalah haid jazman. Apa makna jazman? Putus, maksud benda putus tanpa ada khilaf. Okey jelas. Tetapi katanya lakin lil istidrak, tetapi rupanya ada tetapi lagi. Fit tatimmah, dalam kitab tatimmah, kitab Tatimmatul Ibanah karangan Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli. Dan kita berapa kali kita sebut kan kitab Tatimmah, pernah dengar dah sebelum ni kan, ana sebut banyak kali dah kan. Okey, tetapi dalam kitab Tatimmah, dalam kitab Tatimmah, la budda min qawiyyin ma'ah, la budda, mesti daripada darah yang kuat bersama dengan sufrah dan kudrah. Mesti kena ada darah yang kuat. Baik, maksud mesti kena ada darah yang kuat ni adalah sebelum daripada sufrah dan kudrah mesti kena ada darah yang kuat cukup sehari semalam. Itu dinyatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Imam Nawawi kata dalam kitab Majmu', pandangan yang keempat. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dia mari 6 pandangan berkenaan dengan sufrah dan kudrah. Ada 6 pandangan ulama. Dia kata warabi', yang keempat, hakahus Sarakhsi fil amali. Imam As-Sarakhsi dia menghikayatkan pandangan dalam kitab Al-Amali dia. Wal Mutawalli, Imam Mutawalli, wal Baghawi, Imam Baghawi, wa akharuna minal Khurasaniyin, dan ulama-ulama yang lain dari kalangan ulama-ulama Khurasan, annahu in taqaddama ala sufrati damun qawiyyun yawman wa laylatan kana haidan tab'an lil qawi. Andai kata sebelum daripada darah kuning dan darah keruh ada darah yang kuat cukup sehari semalam, maka darah kuning dan darah yang kuat itu barulah dihukumkan haid kerana mengikut darah kuning dan darah yang keruh saat itu barulah dihukumkan haid kerana mengikut darah yang kuat. Tetapi katanya wa in taqaddamaha duna yaumin wa lailatin falaysat bihaid. Kalau sebelum daripadanya tidak ada darah yang kuat, tidak ada darah yang kuat, ataupun sebelum daripadanya ada darah yang kuat tapi tidak cukup sehari semalam, maka kuning dan keruh saat itu bukanlah haid walaupun berlaku dalam tempoh adat. Jadi bermakna apa hak yang betulnya adalah apa hak yang disebut dalam kitab Minhajul Talibin. Hak tu hak yang lebih tepat. Sebab itulah kata dia la budda min qawiyyin ma'hu qalahu Syekhul Khatib Asy-Syirbini. Telah berkata akan perkataan ini, ni perkataan hak yang kata lakin fit tatimmah ni oleh Syekh Khatib Asy-Syirbini, baca dengan Asy-Syirbini ya, bukan baca Asy-Syarbini. Hak yang betul Asy-Syirbini. Khatib Asy-Syirbini sebut dalam kitab Mughnil Muhtaj begitu. Baik. Wa qala Syekh Ibnu Hajar, kalau sebut kata Ibnu Hajar adalah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab dia, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Wa maqtadahu al-matnu, dan apa hak yang dapat difahami daripada matan. Matan dia sini. Matan Minhaj. Anu atas tadi as-sufratu wal qudratu haidun fil asah. Min jarayanil khilaf fil mubtada'ati wal mu'tadati fi ayyamil 'adati wa ghairiha wal mu'tamad. Apa hak yang difahami daripada matan, iaitu berlaku khilaf pada perempuan yang kali pertama datang haid. Kali pertama datang haid, tak pernah datang haid tubik kuning, tubik keruh. Dan perempuan yang beradat pada hari-hari adat dan selain daripada hari adat,
wal mu'tamad, iaitu hak yang mu'tamad. Hak tu hak yang mu'tamad. Khilafan lima waqa'a fi ar-rawdati wa ghairiha. Berbeza dengan apa hak yang ada dalam kitab Raudah dan selain daripada kitab Raudah. Jadi hak yang dalam kitab Raudah mengatakan tidak berlaku khilaf kalau kuning dan keruh keluar dalam hari-hari adat, sebenarnya pandangan tu bukan pandangan mu'tamad. Dan mu'tamad ataupun tidak, kita tengok realiti. Betul tak begitu berlaku khilaf? Betul tak tidak berlaku khilaf? Pada hakikatnya tidak, tetap berlaku khilaf walaupun keluar dalam tempoh adat. Secara jelas boleh kita tengok perkataan Imam Mutawalli dalam kitab Tatimah. Jadi Imam Mutawalli dalam kitab Tatimah dia berbeza pandangan dalam masalah ni. Okey, boleh faham kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalan daripada Ustaz Hafiz Ali Makhdum Al-Mashhuri. Hafizahullah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan jawab lepas daripada ni. Ada kata rasa peri. Okey, boleh kita tak makna al-muhtadim, makna rasa peri. Boleh. Rasa peri. Seterusnya kata dia al-mabhatsus tsalits, perbahasan yang ketiga adalah fi waqtil haidhi wa aqallihi wa ghalibihi wa aktsarihi wa aqallit tuhri wa ghalibihi wa aktsarihi. Dia nak bincang berkenaan dengan waktu haid. Okey, yang pertama nak bincang berkenaan dengan waktu haid. Lepas tu nak bincang berkenaan dengan aqal, sekurang-kurang haid. Yang ketiga dia nak bincang berkenaan dengan ghalib haid. Yang keempat nak bincang berkenaan dengan sebanyak-banyak haid. Yang kelima nak bincang dengan berkenaan dengan sekurang-kurang suci. Lepas tu kebiasaan suci dan sebanyak-banyak suci. Jadi kalau kita tengok perbahasan yang ketiga ni, dia merangkumi 3 perbincangan. Perbincangan yang pertama nak bincang berkenaan dengan waktu haid. Maksud waktu haid adalah umur yang boleh dihukumkan darah yang keluar daripada perempuan itu sebagai darah haid. Okey, boleh. Lepas tu yang kedua nak bincang berkenaan dengan tempoh haid. Tempoh haid merangkumi sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid dan kebiasaan haid. Yang ketiga nak bincang berkenaan dengan tempoh suci. Tempoh suci dia merangkumi benda sebanyak-banyak suci, sekurang-kurang suci dan kebiasaan suci. Baik. Jadi perbahasan 3 ni merangkumi 3 perbahasan. Berkenaan dengan umur haid bagi perempuan, yang mana istilah dia diguna perkataan waktul haid. Yang keduanya adalah berkenaan dengan tempoh haid, sekurang-kurang haid, kebiasaan dan sebanyak-banyak haid. Yang ketiganya berkenaan dengan tempoh suci, sekurang-kurang suci, kebiasaan suci dan sebanyak-banyak suci. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya waktul haid. Waktu haid min bulughil untha min bulughil untha 9 sinin qamariyatan ataupun qamariyatin. Dia na'a kepada sini mudhafun ilaih. 9 sinin qamariyatin taqribiyah. Maksudnya waktu haid adalah bermula daripada balik ataupun sampai perempuan umur dia 9 tahun. Okey, apabila sampai umur perempuan 9 tahun, jadi apabila sampai cukup umur perempuan 9 tahun dengan pengiraan tahun qamariyah, maka darah yang keluar daripada perempuan tersebut adalah darah haid. Okey, boleh faham. Jadi sekarang ni apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang perempuan apabila darah dia keluar, maka untuk kita hukumkan darah tersebut sebagai darah haid, untuk kita kata darah tu darah haid, masuk dalam rumah lah. Baik. Jadi ketika mana kita nak kata darah tu darah haid, kita kena pastikan perempuan tu cukup umur haid. Sekurang-kurang umur haid, sekurang-kurang umur yang boleh kita hukumkan darah yang keluar daripada perempuan itu sebagai darah haid adalah umur dia berapa tahun? 9 tahun. Cuma 9 tahun ni ada 3 perkara yang kita kena sebut. Yang pertama yang dimaksud dengan 9 tahun adalah cukup 9 tahun. Maksud dia cukup 9 tahun, sempurna 9 tahun, masuk tahun yang ke-10. Okey, boleh faham? Cukup 9 tahun dengan maksud masuk tahun yang ke-10. Okey, ni yang pertama. Dia tidak maksud cukup 9 tahun. Okey,
Sebagai contoh, seorang perempuan ni dilahirkan oleh mak dia, dilahirkan pada 1 Muharram. Okey, 1 Muharram 1410. 1 Muharram 1410. Jadi 1 Muharram 1411 cukup di umur dia setahun. Masuk tahun yang kedua dah. Tak gitu. Maksudnya dia mula bergerak untuk kepada tahun yang kedua. 1412 2 tahun. 1413 3 tahun. 1414 4 tahun. Jadi bermakna 1 Muharram 1419. Saat ni kita kata 1410. Betul? Allah, kita royak diri kita dah ingat dah. Okey. 1410 1 Muharram 1410 mak dia lahir dia. Jadi bermakna 1 Muharram 1411 umur dia cukup setahun. Jadi bermakna 1 Muharram 1419. Maka umur dia cukup 9 tahun. Jadi telah melangkah kepada tahun yang ke-10. Okey, itu maksud cukup. Okey, boleh faham? Okey, ni yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, maksud 9 tahun di sini adalah 9 tahun qamariyah. 9 tahun dia qamariyah. Apa makna qamariyah? Yang dinisbahkan kepada tahun Islam. Kita kena ingat, semua hukum yang melibatkan tahun mesti kena guna tahun Islam. Tidak boleh kita guna tahun Masihi. Kita umur kita pakai tahun Masihi. Kita 2021 Masihi. Tapi apa tahun yang ataupun hukum yang melibatkan tahun, kita kena pakai tahun Masih, kita kena pakai tahun Islam, tidak boleh kita pakai tahun Masihi. Okey lah, jelas. Jadi kena kira tahun Islam, bukan kira tahun Masihi. Jadi kalau kira tahun Masihi memang tak cukup lagi 9 tahun. Okey, boleh faham. Sebab tahun Masihi dengan tahun Islam dia banyak tahun. Bukan. Kalau kira tahun Masihi jadi bermakna 9 tahun lebih. Gitu baru betul kan? Kalau kira tahun Masihi 9 tahun lebih. Faham? Jadi kalau 9 tahun Islam, kalau kira dengan tahun Masihi memang tak cukup 9 tahun lagi. Tu baru betul. Kalau kira tahun Masihi, jadi 9 tahun Masihi jadi bermakna 9 tahun Islam yang jadi lebih daripada 9 tahun. Okey, boleh faham? Kalau kita kira 9 tahun Islam, 9 tahun Masihi tak sampai lagi. Betul gitu ayat? Kesalah lagi. Betul dah. Baik. Boleh faham? 2. Yang ketiga adalah taqribiyah. Apa makna taqribiyah? Lebih kurang. Dengan maksud, kalulah tidak cukup 9 tahun hanya beberapa hari sahaja, tiba-tiba perempuan itu mendapati darah ada pada kemaluan dia, maka bermakna darah tersebut darah haid dah. Walaupun belum cukup 9 tahun. Sebab belum cukup hanya beberapa hari sahaja. Kerana 9 tahun di sini adalah takribiyah sahaja, bukan tahdidiyah. Takribiyah maksudnya lebih kurang. Maksudnya kurang beberapa hari untuk cukup 9 tahun, perempuan tu melihat darah keluar, maka darah tersebut adalah darah haid. Darah tersebut adalah darah haid. Baik. Okey, itu kita faham perkataan takribiyah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita buat contoh. Seorang perempuan ni baru berusia 7 tahun. Baru berusia 7 tahun. Daripada mak dia melahirkan dia, daripada tarikh kelahiran dia sehingga sekarang baru umur dia 7 tahun. Tiba-tiba dia dapati ada darah pada kemaluan dia. Okey, apakah hukum darah tersebut? Hukum darah tersebut bukanlah darah haid. Okey, boleh faham? Sebab dia bukan darah haid, alasan dia kerana belum lagi sampai waktu haid. Belum lagi sampai umur haid. Kerana sekurang-kurang umur haid adalah cukup 9 tahun. Seorang perempuan ketika dia berusia 8 tahun, jauh lagi untuk sampai 9 tahun, dia dapati ada darah pada kemaluan dia, maka darah tersebut bukan darah haid. Sebab dia? Sebab darah tersebut keluar bukan dalam waktu haid.
Bukan dalam umur haid. Kerana sekurang-kurang umur haid mesti perempuan tu cukup 9 tahun. Dengan pengiraan tahun Islam. Okey, boleh faham? Cuma macam yang kita khabar tadi, kalaulah hanya berbaki beberapa hari sahaja lagi, hanya berbaki beberapa hari sahaja lagi untuk cukup 9 tahun, perempuan melihat darah, maka darah tersebut adalah darah haid. Sebab dia sebab hanya beberapa hari yang sedikit untuk cukup 9 tahun. Okey, boleh faham? Itu kita faham daripada perkataan taqribiyah. Jadi, dalam masalah ni perlu kita kena buat satu ukuran. Agar kita dapat tahu darah yang keluar sebelum daripada cukup 9 tahun telah dihukumkan darah tersebut haid dan ada yang belum lagi dihukumkan haid. Maka ukurannya, apa yang disebut oleh ulama adalah tempoh 16 hari sebagai pengukur. Tempoh 16 hari sebagai pengukur. Okey, boleh faham? Maksud dia tempoh 16 hari sebagai pengukur, kalaulah daripada keluar darah hingga cukup 9 tahun saat itu, di bawah 16 hari. 16 hari tak sampai dah 16 hari, nak cukup 9 tahun, tiba-tiba tengok darah. Maka darah tu adalah haid. Tetapi kalaulah daripada tempoh keluar darah hingga cukup 9 tahun, lebih daripada 16 hari, 16 hari ke atas, maka darah tersebut bukan darah haid. Jadi ukuran dia adalah 16 hari. Okey. Kenapakah ulama meletakkan ukuran 16 hari? Apakah kaedah yang digunakan oleh ulama? Kaedah yang digunakan oleh ulama adalah tempoh 16 hari boleh berlaku satu kitaran haid dan satu kitaran suci. Maksudnya boleh berlaku satu kitaran haid dan suci. Kerana sekurang-kurang haid adalah sehari semalam, sekurang-kurang suci adalah 15 hari 15 malam. Okey, boleh faham? Maka kitaran yang boleh berlaku padanya satu kali haid dan satu kali suci adalah 16 hari. Maka 16 hari itu dijadikan sebagai ukuran. Dengan maksud, kalaulah darah yang dilihat oleh perempuan sebelum cukup umur dia 9 tahun, tapi tempoh nak cukup 9 tahun di bawah 16 hari. Tak sampai dah 16 hari, maka darah itu adalah haid. Tapi kalau lebih daripada 16 hari, maka bukan haid. Kalau sebahagian dia sebelum 16 hari dan sebahagian dia dalam tempoh 16 hari, maka hak sebelum bukan haid, hak yang dalam tu adalah haid. Okey, boleh? Boleh faham? Hak yang sebelum bukan haid, hak yang selepas haid. Okey, sebagai contoh. Seorang perempuan dilahirkan pada 20 Muharram. Okey, 20 Muharram. 20 Muharram, okey, tu tarikh lahir dia. 1 Muharram dia tengok, oh ada darah. Nak cukup 9 tahun, tinggal lagi lebih kurang dalam 20 hari lagi. Okey, boleh faham? Tengok, oh 1 Muharram ada darah. Jadi bermakna darah tu keluar lebih daripada 16 hari daripada tempoh keluar hingga tempoh cukup 9 tahun. Maka darah tu haid ke tak? Bukan. Okey, 1 Muharram bukan haid. 2 Muharram bukan haid. 3 Muharram bukan haid. 4 Muharram bukan haid. 5 Muharram masih lagi ada. Okey, 5 Muharram. Jadi bermakna dalam lingkungan 16 dah. Jadi 5 Muharram adalah haid, 6 Muharram adalah haid, 7 Muharram adalah haid. Okey, boleh? Boleh faham? Lepas tu berhenti darah. Jadi bermakna start daripada 5, 6, 7 adalah haid. Okey. Jelas tak? 1, 2, 3, 4 bukan haid. Ia adalah darah fasad. Alasan dia kerana dia keluar bukan pada waktu dia, hak ni keluar dalam waktu dia. Okey, wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita faham huraian ni, maka kita akan faham apa yang akan diceritakan oleh pengarang. Pengarang kata lagu mana, falau ra'atid dam, apabila seorang perempuan melihat darah qabla tamami tis'i, sebelum cukup 9 tahun, sebelum sempurna 9 tahun. Sebelum sempurna 9 tahun, tak cukup 9 tahun, tempoh bima la yas'u haidan wa tuhran. Tempoh hak yang tidak telus. Satu haid dan satu suci. Tidak telus untuk satu haid dan satu suci. Okey, satu haid sekurang-kurang sehari semalam. Satu suci sekurang-kurang dia adalah 15 hari 15 malam. Capur jadi 16 hari 16 malam. Jadi dia tengok darah saat itu tempoh tidak telus dah 16 hari 16 malam. Maksudnya kurang daripada 16 hari. Faham? Jelas tak? Fahuwa haid, maka darah itu adalah darah haid.
Wa illa fala. Oh, mudah je. Dia wa illa fala. Dan jika tidak, maka tidak. Dia pula. Jika tidak, maka tidak. Dan jika tidak, maksudnya tadi kan dengan barang yang tidak telus. Jika tidak telus, maksud dia nafyun nafi itsbat. Jika dia melihat darah sebelum sempurna 9 tahun, tempoh yang telus 1 haid dan 1 suci, maksudnya telus 16 hari dia celah tu, maka fala yakunu haidan, maka tidak adalah darah tersebut haid. Mudah je kan. Lepas tu dia sebut juga walau ra'atid dam ayyaman ba'daha qabla zamani imkani wa ba'daha fihi. Sekiranya dia melihat darah beberapa hari. Contoh kita buat contoh tadi 7 hari. Ingat tak kita contoh 7 hari kan? Ba'daha sebahagian daripada darah itu sebelum daripada masa imkanil haid. Masa mungkin haid, sebelum daripada waktu dia. Contoh, dia dilahirkan pada 20 Muharram. 1 Muharram tu tengok dah darah. 20 hari lagi nak cukup, 20 Muharram tiba-tiba tengok dah darah. Jadi darah ni keluar sebelum daripada zaman imkan dia. Wa ba'daha fihi, dan sebahagian daripada darah saat itu di dalam waktu imkan. Darah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 5, 6, 7 di dalam waktu imkan. Jelas tak? Maka fama kana fi zamanil imkan, maka darah yang berada dalam waktu imkan fahuwa haidun bi syarti, maka ia adalah darah haid dengan syaratnya. Dengan syaratnya maksudnya mesti kena cukup sehari semalam dan tidak boleh lebih daripada 15 hari 15 malam yang kita akan bincang selepas daripada ni. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jawab soalan yang diajukan. Kita lebih kurang dalam 5 minit lagi nak sampai pukul 6. Tapi sebelum daripada tu kita nak baca sikit lagi. Wa tusbihul untha bi ru'yatil haidhi balighatan mukallafatan mutalabatan bi jami'it takalif asy-syar'iyyati min salatin wa shaumin wa hajjin wa nahwiha. Dan jadilah perempuan itu, seorang perempuan itu, dengan sebab dia melihat darah haid. Apabila perempuan melihat darah haid, jadilah dia balighah, balik. Kerana di antara tanda balik adalah datang haid. Mukallafah, dia adalah mukallaf. Ada bebanang syarak kepada dia. Mutalabatan, dituntut bi jami'it takalif asy-syar'iyyah, dengan kesemua bebanang syarak. Maka di sana ada perkara yang wajib dilakukan dan ada perkara yang diharamkan dia buat. Itu maksud at-takalif asy-syar'iyyah. Min salatin, mesti wajib dah dia kena semayang. Wa saumin, dan puasa. Maksudnya wajib dia kena semayang apabila dia suci daripada haid lah. Wajib dia ada puasa. Wa hajin, dan wajib dia mengerjakan haji apabila cukup syarat-syaratnya. Wa nahwiha, dan seumpamanya. Okey, boleh faham? Lepas tu kita akan sambung insya-Allah pada hari ni pula. Hari Ahad kan? Ahad ni insya-Allah kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan aqallu zamanil haid. Cuma sebelum daripada kita berhenti, kita ambil masa lebih kurang dalam 5 minit ataupun 6 minit lebih kurang gitulah untuk kita jawab soalan yang diajukan sekadar kita sempat. Sekadar kita sempat. Zul, cuba baca soalan Zul. Okey, banyak dah soalan tu? Ada soalan? Ada. Ataupun kalau gini, kalau payah Zul, kita soalan hak yang sebelum kita jawab hari ni, kita buat gitu. Jadi kita tak jawab selalulah. Boleh? Jadi untuk soalan hari ni kita kumpul dulu. Sebab nak check jadi payah kan. Kita kumpul, Zul tolong kumpul dulu. Lepas tu kita jawab pada hari Ahad ni. Boleh? Boleh lalu? Okey, boleh lalu. Cuba. Hari ketiga dan seterusnya baru merah, adakah dikira haid hari pertama dan kedua itu? Okey. Hari yang pertama keluar darah warna kuning. Hari kedua kuning. Lepas tu ketiga, keempat merah. Baik. Sekarang ni soalannya, adakah hari pertama dengan kedua saat itu ada dikirakan haid ataupun tidak? Soalan ni dia sebenarnya perlu kita kena jelaskan sikit lagi. Kita kena tanya pula dia, campur di antara kuning dengan merah saat itu lebih tak 15 hari. Dia kena kira gitu dulu. Kalau kata tak lebih,
hukum dia lain. Kalau kata lebih, hukum dia lain. Okey, boleh faham. Okey, katakanlah tak lebih. Jadi hari pertama, hari kedua kuning, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh merah, hari ke-8, ke-9 kuning pula. Lepas tu hari ke-10 tak ada darah. Jadi 9 hari je berlaku benda gitu. Okey. Menurut pandangan al-asah, semuanya adalah haid. Kerana benda, tengok kata Imam Nawawi katakan as-sufratu wal qudratu haidun fil asah. Okey, boleh faham. Dia berbeza dengan masalah hari pertama kuning, hari kedua kuning, hari ketiga merah, 4 merah, 5 merah, 6 merah, 7 merah, sampai ke 14 merah, 15 merah, 16 merah lagi. Ni lain. Ni lain. Ni hari ketiga merah sampai ke hari yang ke-16 haid. Manakala hari pertama dengan hari kedua adalah istihadah. Cuma ni kita akan bincangkan datang. Kita akan bincangkan datang. Dan benda ni kita akan bincang secara terperinci. Sebab kita diberi masa oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilang, masa yang panjang. Dan insyaAllah kita akan bincang secara terperinci. Kerana kita mempunyai ruang. Kita akan bincang secara terperinci. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Hamba ada soalan. Jika haid yang lepas seorang perempuan ini terlupa waktu terakhir haid, habis berapa hari bulan? Lupa habis berapa bulan. Kemudian datang darah sekarang, tapi dia tidak tahu adakah dia dah cukup suci 15 hari 15 malam. Jadi bagaimana nak hukumkan darah yang keluar tersebut? Adakah haid ataupun bagaimana? Jadi orang puang baru ni dia tak ingat bila aku berhenti darah. Tak ingat bila aku berhenti darah. Dia tak ingat. Lepas tu tubik pula darah. Rasa baru lagi berhenti. Tapi dia ingat. Mungkin cukup, mungkin tidak. Okey, dia mungkin cukup, mungkin tidak. Kalau perempuan ni tidak pernah berlaku darah istihadah pada dia, maka dia kena mengambil hukum zahir. Pada zahirnya, darah yang keluar itu adalah darah haid. Okey, boleh faham? Pada zahirnya darah yang keluar itu adalah darah haid. Pada zahirnya darah yang keluar saat itu telah mencukupi tempoh sekurang-kurang suci sebelum daripadanya. Okey, boleh faham? Sekarang ni kita orang puang saat itu dia tidak tahu benda cukup lagi suci dia. Sebab dia tak ingat bila darah berhenti. Dia tak ingat cukup lagi suci. Tiba-tiba darah keluar. Okey, boleh faham? Tiba-tiba darah keluar. Sekarang ni ada tak kemungkinan darah tersebut adalah darah istihadah? Ada kemungkinan. Ada tak kemungkinan darah tersebut adalah darah haid? Ada kemungkinan. Tetapi istihadah ni pada asalnya adalah darah penyakit. Okey, pada asalnya darah penyakit. Asal bagi seorang tu sakit ke sihat? Asal bagi seorang tu sihat. Okey, asal darah yang keluar daripada perempuan adalah darah haid. Asal seorang tu sihat, asal darah yang keluar daripada perempuan itu adalah darah haid, maka kita kembali kepada asal darah yang keluar itu dihukumkan sebagai darah haid. Wallahu a'lam. Jika 5 Muharram tu nak kira haid mula waktu subuh. Zul jawab dah kan? Zul jawab dah. Okey, Zul jawab je kot. Ustaz, adakah rasa sakit juga termasuk dalam perkara yang boleh kita ukur untuk membezakan sifat darah ketika berlaku istihadah? Soalannya adakah rasa sakit? Siapa tanya, orang lelaki ke puan? Ustaz Fazrul Hakim. Okey, adakah rasa sakit saat itu ia termasuk ataupun dia juga termasuk dalam perkara yang kita nak membezakan sifat darah perempuan? Okey, gini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham bahawasanya yang masalah kita kena mengambil perhatian terhadap sifat darah adalah bagi perempuan yang mempunyai darah istihadah. Jadi perempuan yang tidak mempunyai darah istihadah sakit ke, tak sakit ke, sama je. Okey, boleh faham. Okey, ketika perempuan itu mempunyai darah istihadah, maka ketika tu kita perlu kena ambil kira mana darah yang kuat dan mana darah yang tidak kuat. Sifat kita kena ambil, perhati molek kita kena ambil sifat yang ada pada darah, bukan sifat yang ada pada tuan darah. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Perbezaan saat itu kita ambil pada benda, pada sifat darah, bukan pada
sifat yang ada pada tuang darah. Sakit ini sifat yang ada pada darah ke pada tuang darah? Pada tuang darah. Kita tidak ambil kira masalah tu. Okey. Yang boleh masukkan mungkin rasa sakit keluar. Yalah rasa sakit keluar. Ya. Jadi kalau sekiranya sakit keluar, panah ke apa semua sekali, yang mana sifat dia kuat berbanding dengan yang tak sakit mana, maka kita ambil kira terhadap sifat darah, bukan sifat yang ada pada tuang darah. Okey, boleh faham? Wallahu a'lam. Faham tak ni? Senyum Alek tu. Okey, ada soalan? Tak ada, kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma barik lana fi a'malina, barik lana fi awqatina, barik lana fi kulli shay'in a'taytana. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وإياكم جميعا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم